Dia perbincangan mengenai sektor awam ni sebenarnya dah daripada zaman Pak Lah lagi mula diperkatakan sebenarnya. Dan pada zaman Najib, siapa yang mengikuti berita, siapa yang minat dengan isu ni, yang ikuti berita, dia akan tahu ada kenyataan daripada Bank Dunia, kenyataan daripada IMF. Memang antaranya ialah mengenai sektor awam di Malaysia. Sektor awam ni dia bukan hanya kerajaan yang pejabat awam yang kita tahu je. Kalau kita tengok dalam laporan ekonomi negara, kalau ambil hutang sektor awam tu termasuklah yang kerajaan tanggung. Kalau kita kata syarikat kerajaan ke ataupun badan berkanun, tapi kerajaan tanggung dia punya biaya, gaji dia, allowance dia ataupun hutang dia, itu termasuk dalam perbelanjaan sektor awam. Kalau yang ada, macam saya dalam industri perbukuan ni, contoh yang paling dekat dalam bahasa pusaka lah, mana kerajaan ada peruntukan tahunan untuk membayar gaji, allowance kan, dia punya operasi lah kita kata. Cuma perdebatan yang timbul masa tu, ramai orang cuba banding dengan negara luar. Orang kata, oh tak apalah, di UK dia tak ambil kira tentera, tak termasuk dalam ni. Dia sebenarnya bagi saya lah, nak tahu kemapanan ataupun boleh sustain ataupun tak sektor awam ni, dia bukan hanya soal jumlah kaki tangan. Kalau kita di Malaysia, jumlah, saya ingat pada waktu itulah, waktu perdebatan ni mula berlaku, sektor awam ni ketika itu ialah lebih kurang dalam kita kata 10% lah. Jadi 1.2 juta lebih kurang macam tu. Ramai orang melihat kepada SES tu dari segi kuantiti pekerja. Tapi sebenarnya yang nak mengukur kemapanan tu ialah perbelanjaan untuk menampung jumlah tu. Jadi dia bukan kira jumlah pekerja. Kita kalau ada pekerja lebih banyak, tak apa kalau dari segi kewangan kita boleh ni. Jadi orang yang mungkin dalam sektor swasta, terutama yang bekerja sendiri, yang terpaksa merancang perniagaan mereka mungkin akan lebih faham kan, bagaimana sama ada benda tu sustainable ataupun tidak. Tambah-tambah lagi mereka banyak cukai. Jadi kadang-kadang kita tengok bila kerajaan umum bonus dan sebagainya, seolah-olah ada macam pertikaian antara sektor swasta dan juga sektor awam. Dan benda ni dari segi politik memang tak mudah diperkatakan, sebab bila pejabat awam terlalu besar ni, pejabat awam ni pun ada keluarga dan sebagainya. Jadi dari segi pengaruh terhadap corak sokongan politik tu besar. Bukan sahaja dalam isu ni lah, banyak isu yang lain tentang sektor awam kita sustain apa sesuai ataupun tidak, sebenarnya dia akan berbalik kepada ekonomi. Ni selalu saya cuba bagi kesedaran kepada ramai orang. Ramai orang nak banyak benda bagus, dan sebenarnya kita ada kapasiti dari segi pemikiran, idea ni kita banyak. Tapi kita ni selalu, kalau orang putih kata apa, kita nak eat the cake and keep it too lah. Maksud dia kita nak ada kek, nak simpan, tapi pada masanya kita nak makan juga. Jadi maksud dia kita nak bolot semua. Maksud dia kita nak, sebagai contoh, kita tak mahu banyak cukai, tapi kita nak barang murah. Kita nak kerajaan tanggung itu dan ini. Jadi ini satu permintaan yang terlalu ideal untuk sebuah negara yang bagi saya kecil lah. Dan kalau kesedaran tak diberikan, kita hanya akan membiarkan satu expectation, jangkaan ramai yang salah. Jadi apabila jangkaan ramai yang salah ni, cara dia mengukur sesuatu tu salah lah. Maksudnya cara dia nilai kenapa pemimpin cakap macam ni, kenapa ahli politik ni kan. Sebab orang politik ni, saya selalu sebut lah kat banyak tempat, kalau kita kata orang bisnes ni, deria dia cari kat mana boleh bau untung. Kata-kata kat mana ada untung, dia akan cuba dapatkan keuntungan tu. Tapi orang politik, dia punya deria lah mencari sokongan. Dia nak populariti, dia nak undi lah kalau dalam pilihan raya. Jadi orang politik, oleh kerana dia nakkan sokongan, nak popular, nak undi ni, ada perkara-perkara dia cakap ni tidak dipertimbangkan semasak-masaknya, yang menyebabkan dia half cook ataupun kita kata melepas pandang banyak perkara yang untuk aspek kemapanan tadi itulah.